Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada satu persoalan daripada netizen, yaitu titah addendum Najib dibatalkan. Itu persoalan yang ditimbulkan oleh seorang netizen yang memberikan tanda tanya besar kepada saya, dan seterusnya saya mengkaji mengikut pemahaman saya atas beberapa artikel yang diambil atau dinyatakan oleh para peguam. Antara perkara yang saya faham dalam titah addendum Najib ialah, dalam mahkamah rayuan tempoh hari, keputusan yang dinyatakan ialah tentang kebenaran semakan titah addendum Najib. Saya ingat, rupa-rupanya keputusan di mahkamah rayuan itu bukanlah mengesahkan, bukanlah untuk mengesahkan kewujudan titah addendum itu, tetapi hanya untuk kebenaran semakan untuk titah addendum itu. Maka dikembalikanlah ke Mahkamah Tinggi. Maknanya, Mahkamah Tinggi akan sekali lagi melihat, dibenarkan, diarahkan untuk melihat kembali permohonan Najib untuk pelaksanaan titah addendum tersebut. Jadi keputusan di Mahkamah Rayuan bukan menentukan kesahan atau kesahihan titah addendum tersebut. Ianya hanya untuk kebenaran semula untuk rayuan kebenaran untuk semakan atau pelaksanaan titah addendum di Mahkamah Tinggi. Jadi, itu sebabnya kes tersebut bukan diambil keputusan di Mahkamah Rayuan, tetapi dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi. Maka dengan itu akan dilantik seorang hakim mahkamah yang baru untuk mendengar semula titah addendum Najib tersebut. Di Mahkamah Tinggi itulah akan dibuat satu pengesahan, dan disitulah baru ditentukan pengesahan titah addendum Najib tersebut. Bukan di Mahkamah Rayuan. Rupa-rupanya macam itu. Tak apalah. Kalau anda kata, aku baru tahu, tak apa, kita akui je. Tapi aku rasa lebih ramai lagi maci-maci, paci-paci, nenek-nenek, anti-anti, atuk-atuk yang juga mungkin sama. Yang mungkin itulah yang akan mempengaruhi anda, dan mungkin itulah yang dimainkan oleh orang-orang tertentu, parti-parti tertentu, NGO-NGO tertentu yang menunggang isu ini. Mereka nyatakan seakan-akan titah addendum itu telah disahkan. Rupa-rupanya baru Mahkamah Rayuan membenarkan Najib untuk membuat semakan semula di Mahkamah Tinggi. Okey, itu selesai. Jadi, belum ada pengesahan tentang titah addendum itu secara mahkamah. Cuma di Mahkamah Rayuan satu surat pengesahan daripada Istana Pahang telah ditunjukkan oleh Peguam Najib, telah ditunjukkan oleh Peguam Najib, tetapi belum lagi ada pengesahan tentang surat tersebut maupun titah addendum tersebut secara mahkamah. Jadi di Mahkamah Tinggi nanti, dalam perbicaraan akan datang itulah, maka disitulah hakim akan mendengar sekali lagi, dan para peguam akan berjuang habis-habisan di pihak Najib maupun pihak pendakwaan untuk menentukan kesahan titah addendum tersebut. Itu ceritanya. Cerita yang kedua ialah pelaksanaannya pula. Ada satu lagi isu yang berkait dengan titah addendum Najib, itu tentang pelaksanaannya. Ada juga para pengamal undang-undang menyatakan bahawa antara isu yang mungkin akan menjadi isu besar dalam pelaksanaan titah addendum Najib ialah apabila ada yang menyatakan titah tersebut dibuat di luar lembaga pengampunan, mesyuarat lembaga pengampunan. Jadi yang menjadi tanda tanya juga ialah sejauh mana boleh laksana titah addendum tersebut kerana ianya dibuat di luar mesyuarat lembaga pengampunan. Itu sebabnya berulang-ulang kali Saifuddin Nasution Ismail menyatakan dalam surat arahan kepada Lembaga Penjara Malaysia juga Keselamatan Dalam Negeri KDN, Menteri
tidak mendapat arahan untuk pelaksanaan titah edendum. Jadi ramailah yang menyatakan bahawa, termasuk peguam menyatakan bahawa titah edendum tersebut mungkin dibuat di luar minit mesyuarat lembaga pengampunan. Dan kemarin telah dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal wilayah persekutuan, iaitu Dr. Zaliha kalau saya tak silap, menyatakan bahawa mereka ataupun kerajaan tidak akan mendedahkan minit mesyuarat lembaga pengampunan tersebut kerana minit mesyuarat tersebut adalah satu rahsia yang sangat besar. Tidak boleh dilepaskan sama sekali. Ramai netizen dan juga para pengamal undang-undang, para peguam menyatakan mereka menyokong tindakan Menteri Wilayah Persekutuan tersebut untuk berkeras dan bertegas tidak mendedahkan minit mesyuarat lembaga pengampunan tersebut kerana ianya akan melangkaui kuasa bidang kehakiman dan mahkamah. Kerana ada menyatakan bahawa undang-undang tidak boleh mengambil ataupun melebihi kuasa satu bidang. Jadi oleh sebab itulah satu tindakan yang bijak apabila Menteri Wilayah Persekutuan tidak akan mendedahkan minit mesyuarat tersebut kerana ianya bersifat rasmi, sulit dan paling besar sulitnya. Kalaulah itu didedahkan, maka ini akan mengganggu, akan menyebabkan pertikaian perlembagaan mungkin akan berlaku dan juga akan secara moralnya menyebabkan apa-apa keputusan oleh Majlis Raja-Raja, lembaga pengampunan selepas ini boleh dipertikaikan dan boleh dibincangkan secara umum termasuklah mahkamah. Jadi itu adalah satu perkara yang amatlah tidak baik dan akan menjejaskan kuasa prerogatif Majlis Raja-Raja maupun Sultan yang di-Pertuan Agong. Jadi itu sebabnya ada dua persoalan yang telah pun dijawab secara sepintas lalu dalam ulasan itu, yaitu pertama, Mahkamah Rayuan hanya membenarkan semakan kehakiman semula untuk Najib. Itu sebabnya dikembalikan ke Mahkamah Tinggi dan titah edendum itu belum lagi disahkan, boleh dilaksana ataupun tidak. Persoalan kedua ialah adakah pelaksanaannya boleh dilakukan kerana ianya dibuat di luar minit mesyuarat lembaga pengampunan menurut yang kita baca, penjelasan-penjelasan yang telah kita baca oleh laporan media dan juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri menyatakan dalam surat arahan tiada arahan untuk titah edendum dan juga tiada, menurut mereka tiada surat titah edendum sampai kini dinyatakan diterima. Dan oleh sebab itulah adakah persoalannya, adakah titah edendum itu akan dibatalkan? Itu persoalan paling besar. Dan adakah titah edendum itu tidak dapat dilaksanakan? Itu pun menjadi persoalan besar. Kerana saya rasa menurut pemahaman daripada pembacaan beberapa artikel, mungkin titah edendum itu menjadi perdebatan besar kerana melibatkan prerogatif. Dan salah seorang peguam juga menyatakan kalau silap, ianya boleh menimbulkan percanggahan perlembagaan ataupun konflik perlembagaan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda